Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mana masih lagi beri peluang kepada kita, sama-sama kita boleh mempelajari isi kandungan ilmu agama sebagai ilmu yang Allah Subhanahu wa taala redha dan Allah Subhanahu wa taala suka. Maka insya-Allah pada ruangan perjumpaan kita malam ini kita nak mari tengok sedikit daripada ketinggalan pengajian kita tentang mustalahil hadis. Tentang mustalahil hadis daripada kitab As'ilah wa Ajwibah fi mustalahil hadis. Setelah daripada kita membicarakan tentang hadis-hadis mu'allaq yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan bagaimanakah perselisihan para ulama kita tentang pendapat Imam Ad-Daraqutni yang beliau itu mari kritik dan berinya penjelasan di dalam kitab tatabba', kitab ilzam wa tatabba' dia tu, maka kita telah beri dah pengertian dan huraian pada perjumpaan kita kali yang ke-30. Maka ini perjumpaan ini iaitu kali yang ke-31 lah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Jadi soalan yang ke 102 tu. Malam ni insya-Allah kita nak tengok soalan 102 daripada kitab As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis. As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis. Soalan kata, Arif hadis al-musnad. Cuba beri ketahui sedikit. Cuba royak sikit Tok Guru, beritahu sikit Tok Guru. Apakah apabila ulama sebut kata hadis al-musnad ni, hadis-hadis musnad ni macam mana? Hadis musnad ni makna gapo? Supaya kita ni apabila nak jadinya penuntut ilmu kena fahamlah istilah-istilah yang diguna, yang dibicara, bahaskan oleh alim ulama kita. Tu dia. Maka nak jawablah di sini. Jawapan dia kata fihi aqwalun. Ada beberapa pendapat alim ulama kita di sini. Banyaklah. Jawab hari itu 3 pendapat. Untuk nak hurai kata apakah hadis musnad. Hadis musnad ni makna macam mana, apakah dia. Mari kita tengok perkataan alim ulama kita yang dia itu nak bawa kepada kita itu gi kepada alat ta'rif, alat definisi pengertian huraian dia tu. Macam mana? Mari kita pakat tengok. Dia kata qaulul hakim, pendapat perkataan Imam Hakim. Imam Hakim Naisaburi lah. Makna kata tuai kitab Al-Mustadrak dan tuai kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis. Yang dia ni sebagai orang yang ahli lah tentang masalah ilmu mustalahil hadis bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata qaulul hakim, pendapat Imam Hakim rahimahullahu taala, huwa mattasala sanaduhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebut kata hadis musnad, iaitu hadis yang berhubung oleh sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makna kata kita kecek dengan cara mudah nawi kita itu boleh faham dengan cara seperti lalu dan faham dengan cara segera. Hadis musnad ni iaitu hadis yang ada sanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan hadis musnad. Ada tu musnad ni makna yang bersanad. Makna kata daripada seorang rawi, tuai kitab, seumpama Imam Bukhari ke, Imam Muslim ke, Imam Abu Daud ke, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagainya. Mereka ini apa panggil sahibul kitab. Makna kata sahibul kitab, ampunya kitab dia ni, tuai bagi kitab. Maka dia ni daripada dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sanad yang berhubung, sanad yang bersambung daripada dia sampai kepada mana? Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita faham dengan cara jelas dan jadi nyata. Kata hadis musnad iaitu huwa mattasala sanaduhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sambung sanadnya sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu pendapat bagi Imam Hakim An-Naisaburi. Pendapat Imam Hakim An-Naisaburi. Kemudian diteruskan pendapat yang kedua iaitu pendapat Imam Qaulul Khatib. Khatib di sini apabila diitlaq, dicakap, dihurai, disebut di dalam kitab Mustalahil Hadis,
maka tak lain tak bukan kita segera faham kata Khatib Baghdadi. Khatib Baghdadi. Dan Khatib Baghdadi ni adalah seorang tokoh ulama di dalam midan hadis ini, sangatlah dia itu ahlinya. Hingga katanya alim ulama tidak ada cabangan bagi ilmu hadis malaikat dia itu tulis kitab, tulis buku. Ulama hadis, ulama mustalahil hadis, dia kata ilmu hadis ini ada semuanya, kalau nak bila tu ada 100 cabangan. Ada 100 cabangan. Maka tiap-tiap cabangan itu nak boleh jadinya tubik seorang daripada alim ulama, mehe sungguh dengan itu bahagia kena pakainya umur satu orang. Makna kata umur seumur orang itulah, makna kata dia tu duk khidmat kepada mida tu sampai dia itu habis umur. Tu dinamakan kata adalah ahli. Akan tetapi Imam Khatib Al-Baghdadi ni dengan hebat dia ni, kebanyakan ghaliknya bahagia ilmu hadis dia tulis belaka buku. Tulis belaka buku kepada ini ummah supaya boleh ambil faedah, boleh reti ambil tahu. Tu nak ayat kehebatan dia. Nampak tak kehebatan Imam Khatib Al-Baghdadi? Apabila dia bercakap tentang mustalahil hadis, maka kita segera fahamlah kata dia bercakap di dalam kitab Kifayah. Dalam kitab Kifayah fi ilmi riwayah, iaitu kitab mustalahil hadis bagi beliau. Mustalahil hadis bagi siapa? Bagi Khatib Al-Baghdadi. Maka dia kata lagu mana hadis musnad ni? Hadis musnad ni gapo dia? Huwa mattasala ila muntahahu. Yawi ta'rif kata hadis musnad ni iaitu hadis yang berhubung sampai kepada muntahahu, sampai kepada matan. Maknanya daripada matan, yakni perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang panggil muntaha, tepat kesudahan. Maka apabila nak kata ada kesudahan, pastilah kena ada jalanan. Kita kata siapa dah setepat hak kita nak mari ni. Mana kata kita kena lalu jalan ni. Maka lalu jalan ni itu panggil sanad di dalam ilmu mustalahil hadis. Nampak tu tak? Di dalam ilmu mustalahil hadis orang panggil apa? Orang panggil sanad. Tu. Lalu Imam Khatib kata apabila orang tanya ataupun nak faham hadis musnad, iaitu gapo? Huwa mattasala ila muntahahu. Iaitu hadis yang berhubung, sanad dialah maksudnya, sampaikan kepada muntaha. Sampai kepada mana? Sampaikan kepada akhir. Sampaikan kepada matan. Itu maknanya. Maka hukum agama kita ni ya pastilah kita nak ambil wak guna wak gapo. Khususiatnya dalam agama kita ni, dia tahu tuan yang kata, dia tahu kata-kata tu bila, siapa dia wari pendapat itu, perkataan itu kepada kita. Itu nak ayat atas khususiat kepada ini ummah, iaitu umat Nabi Muhammad SAW, tak ada pada umat yang lain. Nampak tu tak? Tak ada pada ummah yang lain. Dia ni adalah ummah Nabi kita alaihissalatu-wassalam, satunya sahaja. Boleh kita periksa satu-satu sampaikan kepada tuai ampunnya. Akan tetapi saya nak faham di sini apabila kecek dalam mustalah ni, makna kata yang pertamanya hadis Nabi lah alaihissalatu-wassalam. Hadis Nabi lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni sebagai hujah perkataan dia, perbuatan dia, akuan dia. Tu dengan cara kasar-kasar. Itu makna kata gapo? Makna hujah bagi kita. Hujah bagi kita makna kata alasan bagi kita. Sebab gapo kena gantung di situ? Sebab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasul yang Allah Taala bawa datang mari kepada ini ummah
supaya nak menyatakan isi kandungan Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah Taala tu khija dia waktunya Quran, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urusan dia khija dia makna menyatakan apa urusan Allah Taala. Apakah isi kandungan Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia itu boleh ambil pengajaran daripada isi kandungan Al-Quranul Karim. Sebab itulah ulama umpama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dia letaknya Al-Quran dan hadis Nabi itu satu darjah. Kenapa? Kerana Al-Quran itu pentafsiran dia iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ngaji mustalahil hadis ni supaya nak kita boleh kenal, boleh tahu kata bagaimanakah ulama Islam kita duk jaganya agama kita sampaikan kepada hari ini dan lagi akan terusan kepada hari yang Allah Taala akan membangkitkan hari kiamat dengan tidak terputus-putusnya ilmu agama. Bagaimanakah apabila kita tahu perkara yang mulia, maka mulialah siapa kita. Kerana manusia ini boleh mulia kerana mulia dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul itulah setinggi-tinggi, semulia-mulia ilmu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka marilah kita sama-sama menututi ilmu agama supaya kita itu boleh duduk senang dan jadi selamat di dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala dan betul dengan kehendaki dan keredaan ya Allah Subhanahu wa taala mau daripada kita. Itu adalah gapo? Itu adalah pendapat siapa? Khatib Baghdadi. Kemudian pendapat yang ketiga, wari banyak ni apa? Kalaulah kita bawa datang pendapat Imam Hakim, ta'rif Imam Hakim itu pun memadai. Akan tetapi wari bawa data beberapa orang ni supaya nak kata boleh kita nak pilih. Boleh kita nak ingat hak mana kita berasa kata terlekat dengan ta'rif yang dia itu bawa data, maka falyatafaddal, persilakan. Nampak tu tak? Tu makna kata banyak tu semua tadi tu kembali klik kepada matlamat yang satu. Bukan banyak akan tetapi tak boleh kita nak hipung pendapat. Itu bukan. Itu bukan. Yang ketiga, qaul Ibn Abdul Bar. Makna kata pendapat Ibn Abdul Bar. Imam Ibn Abdul Bar Al-Andalusi. Tu kitab Tamhid. Syarah bagi Muwatta Imam Malik. Riwayat Yahya Al-Laythi. Dan kitab Al-Istizkar bagi Imam Ibn Abdul Bar juga. Itu adalah tokoh ulama yang dia itu berjaksa di dalam agama kita. Sampaikan kita itu boleh ambil. Pihak hak boleh ambil tu. Mana kata orang Ahmadiyah ni ambil. Sama-sama ulama tu lah. Orang pakai aku belaka. Imam Ibn Abdul Bar ni. Orang tak aku tu mana kata orang yang duduk luar lah. Daripada bantasan Islam yang sebenar. Bantasan Islam yang sebenar. Baik, mari kita tengok. Dia kata huwal marwi. Hadis musnad ni Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala beri pengertian macam mana? Dia kata huwal marwi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu hadis yang diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana muttasilan aw munqati'a. Sama ada dia itu berhubung ataupun dia itu putus sanad. Makna kata jadi ada tak supalah sikit dengan pendapat dua tokoh atas tu. Dua tokoh atas tu iaitu Hakim dengan Imam Khatib. Iaitu hadis yang diriwayat. Yang diriwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dia tu hadis tu berhubungnya sanad ataupun putus sanad. Putus sanad di sini katanya maknanya hadis yang
hadis mu'allaq sebagaimana kita telah belajar dah. Pada gambaran ialah dia tu terputus sanad, akan tetapi pada hakikat dia berhubung juga sanad. Pak kenapa kau ulama tak sebut selalu? Bahasa dia lah cara orang ngaji supaya dengan cara kita orang kecek. Terkadang kita rasa nak kecek ringkas-ringkas. Tak gitu. Terkadang kita nak kecek diucukuk dengan sempurna. Nampak tak? Terkadang setengah-setengah daripada daripada perkataan ni kita tak sebut kata pergi. Mari kita pergi kepada masjid. Kita tak sebut gitu, kita pergi sejik. Gih sejik gitu ya. Setengah-setengah tu kecek dengan pandak-pandak gitu. Di dalam ilmu pun gitulah. Apa yang kata di dalam ilmu alim ulama kita adalah cara guna dengan cara ringkas. Mana tak ada sebutnya sanad yang muttasil gitu dan gini pada itu tempat. Akan tetapi pada tempat yang lain dia sebut. Tu makna kata sama-sama orang yang ada mempunyai ilmu pengetahuan, pakak boleh faham belaka lah. Mana kata boleh faham, boleh jelas belaka dengan tidak gapo, dengan tidak ada kesusahan. Tu. Makna kata kesimpulan, apabila kita tu nak faham hadis musnad, iaitu hadis yang ada sanad sambung sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak tu? Hak tu jelas daripada pendapat Imam Hakim dan Imam Khatib Al-Baghdadi. Nampak tu tak? Khatib Baghdadi. Adapun Imam Ibn Abdul Bar, dia nak mengumumkan, sebab tu dia wari Hamzah Taswiyah tu. Nak mengumumkan kata hadis muttasil, makna kata zahir sanad ada dengan hadis munqati', makna kata walaupun tak sebut sanad munqati' di sini maksudnya gapo? Maksudnya iaitu hadis mu'allaq. Tak sebut di situ tapi sebut di lain. Maka kita telah lepas mari dah kata apakah hadis mu'allaq dan hadis muttasil itu pada jelsah-jelsah yang sebelum daripada pengajian kita malam ni. Itu adalah soalan yang ke-102 dan jawapannya. Tok guru kita bawa data 3 pendapat daripada pendapat alim ulama kita. Mana kata kita ni tak lepas daripada alim ulama. Maka apabila kita tengok kepada seorang yang duk mengajar ataupun duk mengajak kepada agama Allah, kita perhati tengok. Kata dia ni bawa data kedak pendapat ulama yang mu'tabar. Ulama yang mu'tabar mana ulama yang terkenal. Ulama yang diterimakan oleh alam dunia Islam daripada seluruh alim ulama kita. Itu mana ulama Rabbani, ulama mu'tabar. Nampak tu tak? Ini sebagaimana pendapat-pendapat yang dibawa datangkan oleh tuan guru kita di dalam kitab ini, iaitu As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis. Baik, itu soalan yang ke-102. Mari kita kesok sikit kepada soalan yang ke-103. Dia kata arif muttasil. Tok guru, wahai tok guru, berilah ketahui sikit, faham sikit akan perkataan muttasil. Makna muttasil di sini mana hadis yang muttasil. Hadis muttasil ataupun kalimah muttasil. Apa makna muttasil? Muttasil bahasa kita ni makna kata bersambung lah. Itu makna muttasil dalam bahasa kita lah. Bersambung. Makna ada sambungan. Itu tak? Itu makna muttasil. Baik. Jawabnya soalan yang ke-103 tu. Dia kata al-muttasil huwa, muttasil ni kena kepada apa? Kena kepada al-munafi lil-irsali wal-inqita'. Wal-inqita'i. Makna kata al-munafi, yang menafi. Nafi di sini makna kan? Makna yang menolak. Muttasil ni yang menafi, yang menolak.
bagi hadis, bagi perkataan irsal. Irsal ni makna kata hadis mursal lah. Irsal asal mana lepas. Inqita' mana putus. Tu. Maka irsal di dalam istilah iaitu gapo? Iaitu perkara yang tertinggal pada akhir sanad. Mana orang yang kena tertinggal pada akhir sanad mereka lepas daripada tabi'in. Makna kata apabila sebutnya mursal ataupun irsal, kita faham kata orang bawah daripada tabi'in iaitu atba'it tabi'in itu. Tu. Ataupun daripada man ba'da tabi'in. Man ba'da tabi'in ni kita nak masuk sikit takut nak faham supaya dengan apa yang dikandaki oleh alim ulama kita di sini. Iaitu gapo? Gambaran ya makna macam mana? Irsal, mursal tu makna gana huwa ma saqata fi akhiri isnaduhu. Fi akhiri isnadihi man ba'da tabi'in. Iaitu perkara mursal tu kena pada hadis. Itulah hadis mursal atau perkara tu yang terjatuh, yang tergugur daripada akhir sanadnya oleh mereka selepas daripada tabi'in. Rupa macam mana? Tu sebagai ta'rif. Rupa macam mana? Rupanya sebagaimana katanya tabi'in, tak kiralah tabi'in tu ya ada 3 lapisan. Ada tabi'in hak kabir, ada tabi'in hak wusta, ada tabi'in saghir. Makna kata ada tabi'in hak lapisan tua, lapisan muda, lapisan hak kanak-kanak. Budak-budak tu. Kata gano, tabi'in gi kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata tabi'in, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza au fa'ala kaza. Katanya tabi'in, Rasulullah kata gini, Rasulullah buat gini. Sedangkan kita ni sebagai orang yang pernah mengaji dah lah, mari beberapa perjumpaan kita dah, kata hadis mursal itu kata tabi'in ini, iaitu mereka yang sempat berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan sahabat. Man laqiyas sahabi musliman wa mata ala al-islam. Yakni tabi'in mereka yang sempat berjumpa dengan sahabat hal keadaan dia itu beriman, mana kata dia tu orang muslim, dan dia itu meninggal diri dia, makna kata mati dia tu di atas al-Islam. Allahumma ahsin khitamana ajma'in. Makna hak ni makna tabi'in. Orang yang sempat jumpa dengan sahabat. Mana dia tak jumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dia jumpa dengan Nabi dinamakan as-sahabah. Nampak dah tu? Itu apa yang kata perkara yang boleh kita faham dengan cara segera. Maka apabila gitu, kita pun kena faham lah. Kata macam mana? Kata apabila kata tabi'in, qala Rasulullah, kita gapa faham? Alaihi salatu wassalam. Gapa kita boleh faham? Faham kata tabi'in itu riwayat hadis daripada Nabi. Dengan putus jazah kata, pasti dia kena ambil daripada sahabat. Nampak tu tak? Pasti dia kena ambil daripada sahabat. Apabila dia tak ambil daripada sahabat, maka hadis ni apa yang adanya? Irsal. Ada inqita'. Tu nak kita faham lagu tu. Maka, Syekh kata, apa ni? Al-muttasil, kalimah muttasil tu, iaitu yang bukan. Kalau kita terjemah dengan maksud, yang bukan perkara yang putus. Perkara yang putus. Perkara yang jadi mursal. Perkara jadi munqati' bukan. Makna kena sambung. Sambung lagu mana? Daripada daripada Bukhari, daripada guru dia ambil daripada atba'it tabi'in, atba'it tabi'in ambil daripada tabi'in ambil daripada sahabat ambil daripada an-nabi alaihi salatu wassalam. Itu makna rupa muttasil. Tu faham tu? Itu makna kata muttasil. Nak kita faham dengan cara segera, mudah kita nak faham ilmu agama ni supaya tak jadi kita itu jemu dengan dia.
Sebenarnya ilmu agama ni jadi serenok kita mengaji dia. Serenok, kenapa boleh jadi serenok? Kerana dia itu jadi terbuka hati. Jadi terbuka hati. Nampak tak tu? Kemudian nak kepada Syekhun Fattah. Apa makna Syekhun Fattah? Makna guru yang nak memudahkan perkara yang payah. Nak membukakan perkara yang terkatup. Nak mencerahkan perkara yang gelap. Itu makna kata sifat orang jadi guru. Ngajilah dengan siapa-siapa, dengan pia-pia apa, tak ada gapo. Ilmu agama apa-apa pun, ya sifat nak guru lagu tu. Nampak tu tak? Bukan makna duk royak payah, sampai kita jadi patah. Patah ke apa? Patah semangat. Jadi terhundurlah kita daripada benda yang kita nak tahu, jadi malah nak tahu. Rasa susah berdakwah. Itu adalah satu perkara yang jadi, perkara yang wajib kita itu membaikikan diri kita. Sebagai orang nak jadi guru tu, kena tengok dan tilik pula. Jangan mempayahkan benda hak payah dah. Payah untuk diri kita tak apa. Akan tetapi kita nak royak pula tu jangan buat jadi payah. Apabila tangga mula-mula. Pasal dia lah kita ni tak bukan dalam midam ngaji sekarang. Hak kita kena pakai cara mikir. Nah, mana kata kita itu kena usaha dan sabar. Kita kerja pun kena pakai cara mikir. Kita kena usaha, kita kena sabar. Adakah perkara yang dalam dunia ni kita nak boleh dengan cara tak kena mikir, tak kena sabar, tak kena usaha? Tak ada. Kalaulah orang tu anak tok guru sekalipun, tapi tak mujahadah sebagaimana tok guru, tak nak boleh nak ganti. Anak orang kaya, celak mata, tubik mari dalam keadaan penuh benar dengan harta. Akan tetapi tak pandai nak jaga, satu hari dia akan binasa. Ini perkara-perkara yang patut kita sebagai orang Muslim terutamanya kena memikir dan kira dan buat teliti dengan cara segera. Nampak tu tak? Ini perkara-perkara yang wajib kita itu memahami. Kemudian dia kata wa yashmalul marfu'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana meliputi muttasil ni boleh kita nak pakai hadis marfu' kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis hak sapa ke Nabi itu panggil hadis marfu'. Nampak dah tu? Hadis marfu' ni makna sahabat akak perkataan itu kepada Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu tak? Qala sahabah fa'ala Rasulullah. Makna kata Nabi buat. Ya duk tengok Nabi buat. Itu makna kata akak darajat. Rafa'a makna akak. Marfu'un makna kata perkara yang dikena akak. Mari dengan ismun maf'ul makna perkara yang dikena akak. Akak kepada mana? Akak kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab itulah kita nak akak perkataan apa-apa, perbuatan apa-apa, dan aku gapo-gapo kena proses di dalam ilmu mustalahil hadis dulu. Tak ke kita nak akak makin ni hak makin ni daripada kita kepada orang yang lebih tu kita kena proses dulu. Kalau makin ni tu kita nak orang lebih makan, kita nak buat lagu mana? Buat hudah-hudah gitu? Tak boleh. Maka perkataan, perbuatan, kita nak sana ke Nabi, kita nak buat mudah-mudah gitu boleh? Tak boleh. Apabila kita nampak kata orang tu memudah-mudah dalam masalah, Nabi kata, Nabi buat, Nabi itu apa nama aku. Sedangkan sanak pun tak tahu daripada mana. Ataupun orang hak royak tadi itu pun tak boleh nak periksa. Nampak tu tak? Sanak itu berpenuh dengan orang yang majhul, yang tidak diketahui keadaan dia. Maka lagu tu tak bolehlah kita sebagai orang Islam nak buat apa? Nak buat jadi mudah.
Tu orang panggil kata dalam bahasa tepat tu orang kampung panggil capung dalam masalah berugamu. Supaya orang makan cema je lah. Basuh potak basuh sirai potak sirai gapo namun makan ikut dah tu satu hari sakit. Supaya orang makan hadis tak tahu mari di mana buat ikut dah percaya ikut dah akhir sekali jadi gapo? Jadi binasa. Apa boleh kata binasa? Kerana hadis ni kalau bukan hadis ia akan makan diri. Tu akan makan diri. Makan amalan kita. Dan Rasulullah walaupun alaihi salatu wassalam dia itu merahmati terhadap manusia, akan tetapi kalaulah orang yang dusta di atas dia, dia tak merahmati. Dia kata falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sedialah tempat kediaman tu di dalam api yang bernyala-nyala. Ini perkara yang kita kena beringatkan diri kita. Nah, kena beringat diri kita sebab apa? Sebab neraka bagi orang berjuru. Tak curi, tak kecek, benda tak molek, perangai, budi pekerti pun dipuji. Semua benda itu baik belaka. Tetapi sandar perkataan bukan-bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab kena masuk neraka. Nampak tu tak? Sebab kena masuk neraka. Supalah dengan orang makan minum tak kira, maka akan jadi binasa diri dia. Binasa sakit sama. Penyakit penuh dalam tubuh. Sebab makanan, minuman tak jaga. Itu satu. Makna kata muttasil ni iaitu yang masuk, yang merangkungi oleh hadis marfu', hadis yang diangkat kepada Rasulullah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu rupa. Wal mauqufu 'ala sahabi, dan hadis mauquf, dan masuk juga hadis mauquf di atas sahabi. Makna kan hadis mauquf, makna kata perkara yang sahabat kata. Pendapat sahabat, perkataan sahabat, perbuatan sahabat. Itu panggil hadis mauquf. Hak yang boleh gapo? Hak yang boleh mereka itu kira bercara. Ada apa perkara yang akal tu gi tak siapa? Hak tu walaupun pendapat sahabat, perkataan sahabat, tapi hukum dia hukum marfu'. Macam mana? Seumpama sahabat duk royak perkara yang gaib. Daripada alam barzah ke, daripada titi sirat ke, daripada Kautsar ke, daripada nikmat syurga, seksa api neraka. Hak ning-ning makna kata hukum dia hukum marfu'. Sebab sahabat nak royak tak leh benda lagu tu kalau tak dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis mauquf. Faham tu? Makna sanad tu sama akhir di sahabat. Hak mula-mula tadi sanad sama sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Itu dia. فعليه يكون متصل هو الذي سمعه كل راو من الذي قبله. فعليه أي وإن جرينا عليه, kalau kita berjalan di atas ini, maka adalah muttasil itu ialah yang muttasil tu gapo muttasil? Iaitu perkara yang telah dengar akan dia. Perkataan lah perkara di sini. Sama ada perkataan Nabi, panggil hadis marfu'. Atau perbuatan Nabi, hadis marfu' juga. Ataupun pendapat perkataan sahabat, perbuatan sahabat, panggil hadis mauquf. Iaitu yang telah mendengar akan dia oleh tiap-tiap rawi daripada mereka sebelum daripadanya. Tiap-tiap rawi daripada mereka yang sebelum daripadanya, sebelum daripada dia. Heran tu. So umpama kita kata Al-Bukhari ambil pada guru dia,
Guru dia ambil pada guru dia. Guru dia ambil pada guru dia sampai kepada atba'it tabi'in. Atba'it tabi'in ambil pada sahabat, ambil pada tabi'in. Tabi'in ambil pada sahabat, sahabat ambil ni, ambil Nabi SAW. Tu rupa dia. Nampak? Ataupun Bukhari ambil pada Bukhari ambil pada guru dia ambil pada guru dia, ambil pada tabi'in, atba'it tabi'in. Kemudian tabi'in ni ambil pada sahabat. Tu rupa mauquf. Nampak tu tak? Tu rupa nak kita nampak dengan cara segera kita sebagai orang Islam ni kena faham lagu ni. Nampak tu tak? Orang apabila ada ilmu mustalahil hadis, seolah kata orang ada ilmu tengoknya mah yang benar, mah 10 dengan mah celuk. Ataupun mah 10, mah 9, ataupun mah plesu, mah celuk, ataupun mah hak sungguh. Ya kuasa. Kerana hadis ini menepati emas. Yang ada faedah bagi diri kita sebagai umat Islam, boleh ambil faedah dengan dia. Setiap bab dalam hidup gerak gi seorang Muslim. Maka apabila kita adanya ilmu mustalahil hadis, sebagai perkara yang untung sekali, kata kita itu boleh nak pilih, boleh nak pecah, boleh nak beza, boleh nak periksa, mana yang sungguh, mana yang tak sungguh daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang royak kata amba ni jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semalam dengan cara hidup-hidup, orang yang ada ilmu mustalahil hadis ini pakai putus jazam kata perkara itu adalah dusta. Ada apabila orang royak kata amba ni telefon kepada Nabi, boleh kecek dengan Nabi serta merta gitu, orang ada ilmu mustalahil hadis jazam kata perkara itu dusta. Sebab itulah ilmu ni adalah harga bagi mereka yang nak kepada bahagia. Kalau tak mau, itu terhenti di atas diri kita. Tapi kalau nak, ini dia. Nampak tu tak? Ini dia. Sebab tu tak habis duit kok sek. Tak jadinya percaya perkara yang pelik-pelik. Maaf kita nak royak ni, makna kata tak dicucuk hidung kan. Oleh mereka yang duk cari-cari habuat, tidak. Orang yang ada ilmu musal hadis, insya-Allah dia selamat. Ya boleh, ya tengok hadis, ajalah kau bukan. Tengok dulu, ya syak tengok. Kalau ada dalam Bukhari, pakai putus jazam, tak nak syak dah. Ada dalam Muslim, tak nak syak. Tu makna kata orang yang berilmu pengetahuan. Itu dah. Itu dia. Kemudian wa yashmalul marfu' ila nabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mauquf ala sahabi. Supaya saat inilah. Mana kata muttasil itu masuklah marfu' sandar kepada Nabi, mauquf sampai kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mai kita tengok sikit lagi. Itu makna muttasil. Itu makna muttasil. Yang ke-114 daripada soalan yang kita nak kemukakan di sini, 104. Arif al-marfu'ah. Cuba kenal sikit wahai guru, apakah hadis marfu'? Hadis marfu' ni ya wari pula di sini supaya nak kita jadi kemah dan kejak. Anak-anak murid kita tu, pelajar-pelajar, perhati molek, faham baik, kerana ini adalah perkara yang manfaat bagi diri kita. Gapo? Huwa ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan anhu. Hadis marfu' ni takrif dia. Iaitu perkara yang disandar. Mana hadis yang disandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan atau perbuatan daripadanya. Perkataan Nabi atau perbuatan Nabi itu panggil hadis marfu'. Itu panggil hadis marfu'. Sawa'un kana muttasilan aw munqati'an aw mursalan.
Sama ada hadis tu hadis muttasil. Makna kata sahabat sanda perkataan kata Nabi kata. Sahabat sanda perbuatan kata Nabi buat perbuatan tu. Ataupun munqati'. Munqati' ataupun mursal. Ataupun tabi'in itu sanda kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tabi'in tu kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sa'id Ibnu Musayyab royak kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah rupa lagu tu. Katanya Hasan Al-Basri ke qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni Syekh kata wa hadza qaulul aktsari. Wa hadza qaulul aktsar. Mana kata ini pendapat yang diberjalankan oleh jumhur para ulama mustalahil hadis. Apabila itlaq kata marfu', mana kata hadis perkara tu hadis yang disandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada hadis tu panggil hadis qauli ataupun hadis fi'li. Nampak tak? Dan sama ada hadis tu muttasil, siapa kepada sahabat tu royak kata Nabi buat ataupun tabi'in royak kata Nabi buat. Tu rupa lagu tu. Nampak tak? Itu makna kata marfu'. Kemudian mari kita tengok sedikit lagi, iaitu arifil mauquf. Apa hadis mauquf? Hadis mauquf ni gapo dia hadis mauquf? Hadis mauquf ni kita hurai dah tadi. Tetapi kita nak baca takrif yang dibawa data 105 tu. Dia kata huwal mauquf. Mauquf ni asal daripada waqfun ataupun waqafa, berhenti. Berhenti ni mana terhenti. Makna terhenti apa? Terhenti di atas sahabat. Al-mauquf ala sahabi qawlan au fi'lan. Mana perkara itu daripada perbuatan yang berhenti di atas sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak kita boleh tengok dalam Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke, dalam Abi Daud ke, dalam Tirmizi ke, semua kitab-kitab hadis. Qala Abdullah ibnu Abbas. Qala Abdullah ibnu Mas'ud. Tu rupa lagu tu panggil mauquf tu. Nampak tu tak? Ni nak kita faham gapo hak ulama duk kecek di dalam kitab-kitab tu. Bukan mana tahu ni. Perkataan kita ada ilmu alat sikit-sikit. Ni berkata oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Berkata oleh Abdullah ibnu Abbas. Maka orang tanya kata dalam istilah ilmu mustalah ni apa dia lagu ni? Dak kata itu qala fi'il madhi. Abdullah tu menjadi fa'il, mudhafun ilaih. Ya bukan sekadar tu. Hak tu kena dah dengan cara sekali lalu tu, hak tu dalam istilah lughawi tak apalah moleklah situ, tetapi istilah mustalahil hadis tu orang panggil gapo lagu tu? Orang panggil hadisul mauquf. Hadis mauquf yang berhenti di atas sahabat perkataan ataupun perbuatan. Tak kira lah. Tu dia. Itu adalah soalan yang ke 105. Benda yang tak ada payah tu kita pergi dengan cara cepatlah sikit dah. Cara cepat sikit. Benda yang tak ada jadi susah, kita tak ada. Kena duk jadi kecek, jadi panjang. Mari kita tengok. Ni pendapat yang soalan yang ke-106 ini ada faedah bagi kita nah. Ada faedah bagi kita. Ia kata halil mauqufu hujjatun? Adakah hadis mauquf itu hujjah? Makna sebagai hujjah. Hujjah di sini mana macam mana? Makna kata wak dalil terang, wak kita gantung, boleh ke tak? Tu. Wa mad dalilu, dan apakah keterangan? Kalau dia hujjah tu apa keterangan? Kalau bukan hujjah tu apa keterangan? Terkadang kita kata ya tu tak ada payah kita nak jawab. Dak tu tak payah kita nak jawab. Tapi lepas daripada kita kata tak sah, macam mana tak sah? Tu kita kena hurai. Kita kata sah, macam mana? Kena hurai. Di situ berhajat kepada ilmu pengetahuan tu.
Situ berhajat pada ilmu pengetahuan. Baik. Dia kata hadis mauquf ni pendapat sahabat, perbuatan dia, perkataan dia, adakah hujah? Tu. Mari kita nak tengok. Ni ilmu hak barulah ni. Makna ilmu yang kita baru dengar. Ilmu tu lama dah. Cuma kita baru dengar, barunya kita ambil pengajaran daripadanya. Jawabnya laisal mauqufu hujjatan. Hadis mauquf ni bukan hujah pada asal. Syekh jawab tu, hadis mauquf tu bukan hujah. Ni pendapat. Dia kata hadis mauquf ni asal bukan hujah. Lepas tu apakah pendapat sahabat, perkataan sahabat, perkataan perbuatan sahabat ni bukan hujah lagi ke? Tu dia. Hak jadi hujah bukan afrad dia, bukan sore tu. Hak jadi hujah mana perkara yang ijma' para sahabat di atasnya. Hak tu jadi hujah. Adapun kita duk kecek sore ke sore ni. Nampak tu tak? Sore. Mana tu pendapat dia hak mujarrad. Pendapat dia semata-mata pendapat. Tu tak? Semata-mata pendapat. Maknanya keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala kata hadis mauquf tu bukan hujah. Keterangan macam mana? Tu keterangan tu macam mana? Allah Subhanahu wa taala royak di dalam Quran. Ni jalan ni orang ahli sunnah tu dia kena gantung di Al-Quranul Karim. Gantung di sini, gantung di Quran, gantung di hadis. Ya tak ada dah perkara yang nak lebih daripada dua sumber ni. Nampak tu tak? Sumber kata, apabila kita gantung di situ, kita tak akan jadi silap jalan daripada syariat kita sama sekali. Ya tak silap jalan. Kalau kita tak gantung di sini, maka membawa ada kita tu silap jalan. Silap jalan. Tuhan kata kan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Turut olehmu, wahai manusia, ma unzila ilaikum, akan wahyu yang diturun kepada kamu, min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Wahyu itu turun daripada Tuhan. Kita, maka Tuhan suruh kita turut. Wahyu ni apa? Dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua iaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wala tattabi'u min dunihi. Tuhan kata jangan mung dok giturut lain daripadanya, lain daripada apa yang Allah Taala buat turun mari tu. Aulia, sebagai tempat kita itu nak tumpu, tempat yang kita nak gantung. Tetapi Tuhan kata qalilan ma tadhakkarun. Sikit sangat orang nak ambil pengajaran dengan ining ajaran. Ining cahaya, ining keterangan. Qalilan ma tadhakkarun. Sikit. Banyak ke nak turut lain daripada ni. Turut perkara-perkara yang tak tahu daripada mana datang. Terkadang percaya benda hak bukan-bukan. Nah, perkara hak yang silap-silap, perkara yang pesing kata benda hak yang masuk-masuk dalam agama, perkara yang luar, itu adalah membawa kepada kita itu jadi punuh pendirian kita, punuh amal ibadat kita, punuh cara faham kita. Sebab Tuhan pun royak dah kata banyak orang hak ikut benda hak tak benar pada ikut benar-benar. Sikit orang ikut benar-benar. Sebab Tuhan kata qalilan ma tadhakkarun. Kalau gitu dalam agama kita ni tak ada celah sikit. Tuhan tak ada celah. Sikit ni Tuhan tak ada celah. Kazatihi, mana kata pada diri sikit ni Tuhan tak celah. Bahkan Tuhan puji pula. Sikit ni bahkan Tuhan puji pula. Nampak tu tak? Akan tetapi kita ni
nak masuknya diri kita di dalam apa hak Tuhan suruh. Tak ada kena kira sikit banyak. Tapi Tuhan dengan ilmu dia tahu kata hak ni sikit orang hak ikut. Sikit orang hak boleh ambil pengertian. Sikit orang boleh mengingati. Qalilan ma tadhakkarun. Faham tak? Tu nak ayat kata Tuhan suruh turut gapo? Turutnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh turut wahyu. Tak ada suruh turut lain daripada tu. Tuhan tak ada suruh turut. Faham tak? Tak ada suruh turut. Ni tepat yang jadi khususiat kita orang Islam yang nak kepada Islam yang sebenar. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Daripada suratul A'raf ayat yang ketiga. Ini tegasnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Akan tetapi apabila kita nak faham ayat ni, pastilah kita kena teliti mengikut alim ulama kita. Nah, alim ulama kita satu generasi ke satu generasi lah. Satu lapis ke satu lapis lah. Supaya nak faham kata apa hak Tuhan nak, apa hak Rasul nak. Tu tak? Jangan kita buat ambil Quran lepas tu buka sendiri dengan tidak adanya alim ulama kita duk jaga ni tak boleh. Itu salah. Kalau kita faham lagu tu, tahu kata salah faham lagu tu. Faham tak? Tidak ada siapa pun di kalangan orang Islam kita kalau nyegi faham lagu tu, agama kita aku tak ada. Ya kena ada cara kita nak faham. Ya kena ada cara kita nak memahami. Cara kita nak ambil faedah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu tak? Tu. Itu satu. Nak menzahirkan kepada kita kata hadis mauquf itu pada asal dia bukan hujah. Pada asal dia bukan hujah. Hadis hak jadi hujah iaitu hadis nabawiyah. Hadis apa? Maksudnya hadis kata Nabi, perbuatan Nabi, akuan Nabi alaihi salatu wassalam. Faham tak? Ani nak kita jelas molek. Jelas molek. Adapun ijma' para sahabat hak tu tak ada syak. Hak tu tak ada syak. Itu adalah hujah bagi kita. Sebab tu kalau orang tanya kita, manakah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang royak kata ijma' itu diakukan di dalam agama kita. Terkadang kita sendiri orang Islam yang berpegang dengan ajaran Islam terkadang tak tahu. Sebab itulah ilmu tadi itu kita kena berguru. Berguru, tangga dia tu kena berguru. Lepas daripada tu, kena mutalaah buku lah pula. Tu tak? Supaya nak misawi nampak cara mudah-mudah. Beranak tu baik mari, ya kena ada orang duk cara. Manusia ni. Kena duk bela gitu gini, baru nak boleh berjalan sendiri. Jalan mula-mula pun kena duk piping dulu. Lepas daripada tu, barulah boleh jalan di atas kaki dia sendiri dengan cara sempurna. Tu cara kita kena faham tu. Masalah kita nak beragama. Utama kita ni orang nak bawa Islam yang sebenar ni. Islam hak pasal Alkitab wa Sunnah ni. Pasti kita kena jelas. Kata Tuhan nak gapo daripada kita. Dan Rasul itu nak gapo daripada kita. Dan kita nak sampaikan kepada Allah Ta'ala dan Rasul tu nak titi jalan ni mana. Itu cara hak penting sekali. Nampak tu tak? Bab iman kita dengan Allah. Bab ibadat kita dengan Allah. Bab muamalat kita dengan Allah dan sebagainya. Dan sebagainya. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua yang nak royak kata hadis mauquf pada asal bukan hujah. Pada asal bukan hujah. Wa qala subhanahu wa ta'ala.
Dan telah firman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa perkara yang telah datang akan kamu? Mana kata perkara yang bawa datang akan kamu ar-rasulu oleh rasul. Mana kata rasul bawa mari? Gapa rasul bawa mari? Iaitu wahyu. Gapa? Wahyu. Al-Quran dan wahyu nabawiyah. Perkataan, perbuatan, akue Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tuhan katakan, fakhudhuhu, maka hendaklah mung itu menerima akan dia. Suruh kita itu terima akan gapo? Akan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh rasul wari. Suruh kita terima. Fakhudhuhu, ambil. Nampak tak? Suruh ambil. Wa ma nahakum, dan perkara yang telah tegah akan kamu anhu, daripada perkara tu, fantahu, maka hendaklah mung itu terhenti daripadanya. Nampak tak? Maka perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larikan kita dengan cara sarih dan jelas, Nabi SAW, dia lari tu ada beberapa cara. Yang pertama, dia lari tak sewi kita itu menyengutu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyengutu Tuhan ni utamanya dalam masalah syariat. Jangan kita duk pandai-pandai syariat Allah Ta'ala, nak kanan, nak kiri, tak boleh kita kena dengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan lari. Nampak tu tak? Tuhan lari. Nabi pun main royak kata Tuhan lari perkara tu. Kerana memunuhkan asyhadu an la ilaha illallah. Punuh tu. Dan Nabi lari pula kita buat rangka dalam agama, gi tambah, gi buat pandai-pandai dalam urusan agama yang Nabi SAW tidak buatnya contohi tauladan izinnya suruh daripada baginda. Kita tak boleh pandai-pandai. Kerana memunuhkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-dua ni adalah tegah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, di dalam Al-Quran yang nyata. Nampak tak? Sebab tu Tuhan kata fantahu, maka mung tu tinggallah perkara tu. Itu syirik Tuhan larang, bid'ah Tuhan larang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lari supaya Tuhan larang, supaya dengan ayat hak Tuhan nak tu lah. Maka Tuhan kata fantahu. Ambil hak Nabi bawa datang, apa hak Nabi larang kita tinggal. Nampak tak? Kita kena tinggal. Apa tiap-tiap perkara hak Nabi larang, hendaklah kita itu tinggal. Sebab Nabi itu buat contoh tinggal, maka kita kena tinggal. Tinggal tak buat perkara yang haram, tinggal tak buat perkara yang syirik, tinggal tak buat perkara yang rangka maka wajib kita kena tinggal. Sebab apa? Sebab Nabi itu tak buat perkara malaikat apa yang Allah Ta'ala suruh dan redha, dan Nabi itu akan jauhkan diri dia dalam arti kita tinggal tak buat kerana nak imtithalan li awamirillah, naknya tu junjung retah retahan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tinggal. Itu tak? Tu makna kata wa ma nahakum anhu fantahu. Itu dua dalil daripada Al-Quranul Karim. Ingatlah kita orang ahli sunnati wal jamaah yang ada di atas bantasan salafis salih, apabila sebut dalil, makna dalil Al-Quran, dalil wahyu daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Nampak tu tak? Ada pun akal, kerja dia adalah faham wahyu. Bukan mendahului wahyu, bukan nanti mengajarkan wahyu, itu bukan kerja bagi akal fikiran manusia. Tu dah, ingat molek. Nuktah yang kita itu kena jelas molek. Kata kita ni pendirian lagu mana dengan akal kita. Kita tak tolak akal. Kita tak tolak akal fikiran. Akan tetapi kita nak letaknya akal fikiran itu betul pada tempat yang dia itu sesuai duduk. Itu nah, jangan kita tolakkan akal, tak leh. Kerana dengan sebab akal lah Allah Ta'ala memuliakan kita.
Kalau kita tak ada berakal, tak apa? Tak ada mulia lah kita. Ada orang tak berakal, nasallallahu ta'ala as-salamu wal afiyah, biar buat kira. Tak ada biar buat kira. Akan tetapi akal hak mana yang dikandang oleh Allah Ta'ala, hak yang nak memuliakan anak dia, iaitu akal yang kerja dia faham wahyu. Bukan akal yang kerja dia gapo mengajar wahyu, mendahului wahyu, membantahkan wahyu, itu bukan. Ini makna kata perbezaan kita di antara pendirian hak orang Islam hak sebenar dengan orang hak Islam juga tapi tak sebenar. Dalam masalah akal fikiran. Nampak tu tak? Tu dia. Itu dua. Yang ketiga, wa qala subhanahu wa ta'ala, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan perkara yang kamu itu ada perselisihan pada perkara itu, masalah daripada mana-mana masalah, min syai'in, mari dengan nakirah, mana-mana masalah, masalah beriman kita, masalah ibadat kita, masalah muamalat kita, masalah akhlak kita, masalah gapo lagi, semualah masalah sakut paut dengan agama, fa hukmuhu ila Allah. Keputusan itu kena kembali klik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan nak macam mana? Nampak tu? Tuhan nak macam mana? Fa hukmuhu ila Allah. Maka apabila kata fa hukmuhu ila Allah, hukum dia klik pada Allah, maka Allah Ta'ala kata pada ayat yang lain, Tuhan kata may yuta'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa dia taat akan Rasul, seolah kata dia taat akan Allah. Awak apa Tuhan kata gitu? Kerana Allah Ta'ala tu meletakkan Nabi adalah Rasul. Menepati Rasul itu orang yang membayan, yang menyatakan hukum hakam agama. Apa yang Rasulullah kata, apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah aku, itu adalah hak Tuhan dah. Sebab tu dia kata fa hukmuhu ila man ila Allah, klik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati kita nak setuju tak setuju, hak tu suku. Tapi amba nak rakyat kata hukumnya macam ni. Nampak dah tu? Ni masalah kita kena turun pergi pula ni. Cuma nak rakyat pergi sekretah lalu kata, asal pendapat perkataan sahabat Nabi bukan adalah hujah pada asal. Lain pada ijma' mereka. Ijma' mereka hak tu cerak. Itu hujah dengan tidak ada syak di kalangan ulama Islam. Kata itu pendapat betul. Boleh kita ambil buat hujah. Akan tetapi ini pendapat, perkataan, perbuatan hak yang khusus. Nampak tu tak? Hak yang khusus. Tu pada asal bukan hujah. 3. Dalil 3. Yang keempat, wa qala subhanah, Tuhan kata lagi, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kita ada perbantahan, buat kita ni ada perbantahan fi syai'in, pada apa-apa pun, urusan agama tu pada gapo-gapo pun, farudduhu ila Allahi war rasul, suruh kita itu kembali itu urusan kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Hak ni katakan ni, hak ni kata kiri. Kita tengok. Apabila ada selisih, tengok Tuhan macam mana. Rasul macam mana. Semua pendapat manusia ambil di sahabat tu lagi waktu orang habis. Taknya kalam Allah, kalam Rasul. Kemudian mereka yang jadi pembantu-pembantu untuk nak faham kalam Allah Ta'ala dan Rasul, hak tu boleh kita pakai sebagai penjelasan. Yang mukhalafah dengan perkataan Tuhan, perkataan Rasul, hak tu kita kena tak tepi. Hak tu maksud kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bila in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kita tu sebagai orang yang sebenar-benar beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kiamat dia. Kalau orang tawak lagu ni, memang dia orang beriman juga, akan tetapi bukan beriman 100%.
Lepas tu kalau kita kaca duk degil, kaca duk rasa kata tak puas hati, tak tu, tak ning, itu yang memunuhkan iman kita dengan Allah, maka ia akan jadi mudarat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Utama apabila kita nak kembali klik kepada dia, situlah tempat jadi perkara yang kita kena duk jadi, kena soal, kena gapo tu, kalau Tuhan tak apung, tak rahmati, maka serah. Nak jadi lagu mana? Tu dia. Senang dak hukum agama kita. Hak duk jadi keleheng, jadi tak nampak tu je tak nampak ni, kerana tak seklik sini. Kerana tak seklik kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Semua yang ada muskilah belaka, semua ada perselisihan belaka. Sebab manusia kita ni ya ada selisih. Hingga malaikat ni ada selisih. Bagaimanakah manusia? Ingat tak? Kata malaikat tu, Allah Ta'ala waktu turun mari, di antara malaikat azab dengan malaikat rahmat, nak kira tentang orang yang bunuh 100 orang tadi itu, daripada kaum hak belum daripada kita Nabi duk khabar mari, ada dalam hadis sahih tu. Hak ni kata, roh ni sepatut pergi dengan aku. Hak ni malaikat ni kata, dak, roh ni sepatut pergi dengan aku. Ada perselisihan. Apa tah manusia? Tapi Tuhan wi jalan keluar, suruh turut. Hak Tuhan, turut hak Rasul apabila ada perselisihan. Itu pun payah kita nak pakai supaya dengan Tuhan raya. Baca mudahlah, akan tetapi susah. Kita nak buat sungguh tu susah. Susah sebab apa? Hati tak sabar. Buat apa boleh hati tak sabar? Kerana iman itu lemah. Nampak tak? Kerana iman itu lemah. Tu dia. Maka mari kita tengok lagi satu. Tuhan kata, wa qala subhanahu wa ta'ala wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu. Dan hendaklah mung itu taat akan Allah Ta'ala dan Rasul Allah lah. Dan janganlah mung itu duk jadi selisih, nak membawakan kepada tafshalu, jadi punah. Tu. Maka dalil di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dalil ini daripada surah Al-A'raf, suratul A'raf ayat yang ketiga, suratul Hajj ayat yang ketujuh, suratul Syura ayat ke-10, suratul Nisa 59, suratul Anfal ayat 40 ini menunjuk kata hadis mauquf pada asal dia bukan hujah. Nampak tu tak? Dia bukan hujah, itu pada asal. Lain dengan ijma' mereka lah. Ijma' tu lain lah. Tu dia. Ada pun hadis ni, hadis hak kita duk masyhur sangat lah, hadis sahih ni, hadis ni. Dia kata, amma ma warada min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun perkara yang warid daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kan, may ya'ish minkum, itulah, fasayara ikhtilafan kathira, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Betul? Nabi kata fa'alaikum bisunnati. Tu hadis tu kita pakai mengapa belaka kan. Alaikum bisunnati. Kalimah alaikum ismul fi'lul amr, mana ilzamkum. Lazimi kamu dengan sunnah aku. Makna kata menjadi kelazimnya, jadi kewajipan di atas kamu ayyuhal ummah, wahai umat aku, akan mung nak gantung dengan sunnah aku. Sunnah makna kan? Mana jalan ni aku. Jalan ni aku, tunjuk ke aku, contoh taladah aku lah. Kecak mudah-mudah gitulah. Kemudian wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan jalan ni khulafa' yang empat, yang mereka itu duduk di atas pertunjuklah lepas daripada aku. Lepas ada apa? Lepas daripada aku. Lalu akhir pada hadis ni Nabi kata, addu 'alaiha bin nawajiz. Maka peganglah, teguhlah kamu di atasnya. Di atasnya. Kalimah 'alaiha tadi tu kita nak tafsir macam mana?
nak kembali ining perkataan ni kepada mana? Ha tu nak rajuk klik mana? Rajuk klik mana? Kalau dalam bahasa hak kita ngaji tu. Kita nak beri pengertian apa ni? Addu 'alaiha ni. Lalu ia kata fawadihun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha ay annaha sunnatun wahidatun, iaitu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Addu 'alaiha bin nawajis, dengan gigi gerahai kita. Faham tu? Maka hadis ni Syekh kata wahiyallati wafaqa fiha khulafa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu hadis yang telah muwafaqah padanya, itu pada hadis, dan pendirian itu oleh khulafa akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna kata walaupun sahabat apa ni pun Nabi berinya buka ruangan untuk kita tu ikut, tetapi memanglah sahabat apa ni pun bila ia nak jadi hujah apabila perbuatan dia itu dimuwafaqah, mana ada diselarah betul dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nak oyak kepada kita kata hadis ni sekalipun adalah nak menunjuk kata asal hak jadi hujah iaitu sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan khulafa'ir rasyidin mari nak bantu di atas sunnah Nabi itulah yang tidak jadi menyalahi apa-apa. Kalau menyalahi lagi kita akan tengok macam mana ulama kita nak kata. Nampak tu tak? Kalau menyalahi nak kata lagu mana ulama, mari kita tengok pada perjumpaan kita yang lagi akan datang lah. Maka pada hari ni sekadar ni lah dulu insya-Allah taala, kerana masalah tu masalah panjang. Ada lagi lah pembahasan dia, lagi kita akan tengok pada malam besok hari insya-Allah subhanahu wa taala. Maka pada perjumpaan kita sekali ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah ta'ala jagakan kita dan pengajian kita boleh berterus lagi supaya dapat manfaat kepada seluruh ikhwah kita, dan sama-sama kita itu sebalah di atas jalan ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa, akan pengajian kita kepada mereka-mereka yang berkenaan supaya masuk di kita di dalam orang yang suka kepada ilmu dan sebanyak ilmu. Itu adalah keuntungan yang besar. Dan jangan terlupa lagi lah, mari sama-sama kita pakat bantu setengah di atas setengah untuk kita itu masuk di kita di dalam doa para malaikat. Sama ada bantuan itu daripada tenaga kita, sokongi kita, dan daripada harta benda kita, supaya sama-sama kita itu diselamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayyaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rfa'anna al-bala' wal waba' wal quruna ya rabbal alamin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.